Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada malam ni. Okey, hari ni hari Ahad. Okey, macam biasalah, Long pun tak boleh lama. Sekejap saja kita buat live. Tudung pun sengit-sengit, biar je lah. Okey, so okey, siapa kita nak cakap pada malam ni adalah mengenai dengan kita punya sup sayur. Okey, kita ada dekat Rizky, kat kedai Rizky kita ada jual serbuk Okey, serbuk sup sayur. Okey, dari brand Dabi. Of course lah dia adalah halal. Okey. Alright, so kita bulan puasa ni kita nak masak apa ni orang kata cepat. Okey, kita tak nak lah masakan kita tu ambil masa dan kita pun dah balik kerja dah penat. So kita nak masak benda yang simple tapi sedap. Alright, so apakah yang anda perlukan? Of course lah dia punya rempah ataupun dia punya perencah ataupun dia punya serbuk, iaitu serbuk sup sayur. Okey. Alright, dari brand Dabi. Okey, harga dia RM1.50 saja. You all boleh dapat datang kat kedai Rizky direct ataupun you all duduk jauh kat Teluk Kemang ke dekat mana. So tak dapat datang, you all boleh order melalui Foodpanda. Okey, dengan Foodpanda tu you all just bayar charge pengantaran RM2 sahaja. Okey. Bayar charge pengantaran RM2 dan bayar serbuk ni RM1.50. Okey, jadilah RM3.50. Itu saja bayar. Okey. So dia orang datang PD utama Batu 4. Okey, hantar sampai kat you all punya tempat kat mana? Batu 8 Okey, dekat Teluk Kemang Batu 8 dia orang boleh hantar. Okey. Jauh juga kan, dalam 20 minit ke untuk nak drive ke sana. Okey, so biasanya kita kalau kat rumah kita tak simpan banyak-banyak perencah ataupun apa nama ni serbuk, sebab kita hanya beli bila kita nak makan sahaja. Okey, serbuk sup sayur ni ataupun perencah sup sayur ni simple sahaja. Dia ada terangkan cara-cara bagaimana nak masak dekat belakang dia ni. Okey. Dia tulis dekat sini, panaskan 4 sudu makan 20 ml minyak masak, tumiskan serbuk sup sayur 20 gram ni dengan api yang perlahan sehingga naik bau. Masukkan 3 cawan air dan biarkan hingga mendidih. Alright, masukkan 150 gram sayur, tak kisahlah sayur apa pun. Apa nama ni? Tak kisahlah sayur apa pun yang korang ada dalam peti ais tu. Okay. Sekejap, minum air, dahaga lah. Hari ni puasa kan, jadi macam dahaga tu, kita minum air dulu. Laju minum air. Okay, so okay, so dia apa ni? Okay, dia tak kisahlah sayur apa pun yang ada dalam peti ais. Okay, buka peti ais. Okay, godek-godek dalam peti ais. Ada carrot, ada kubis bunga. Okay, dengan ada apa, sawi. Jadilah. Okay. So cadangan dia dekat sini, bahan-bahan seperti udang, ikan bilis, sotong dan ayam boleh dimasukkan sebelum menumis. Okey, serbuk sup sayur, cili segar juga boleh dimasukkan untuk hiasan sebelum dihidang. Serbuk sup sayur ini bagus untuk memasak sup sayuran seperti lobak merah, iaitu carrot lah, kubis, bunga kubis, jagung muda, baby corn, sawi, kacang buncis, bayam hijau, cendawan, asparagus. Okey, asparagus ni mahal. Okey, asparagus kilo sekarang RM30 ke. Okey, kacang peas dengan sayuran berdaun lah. Whatever sayur lah. Tapi kat sini sesuai sayur sawi, dia bagi tahu. Alright, bahan-bahan dia serbuk ikan bilis, lada putih, bawang putih, gula, garam dan serbuk perasa yang dibenarkan. Dia punya bahan-bahan yang terkandung di dalam dia. Okey, semua barangan keluaran Dabi adalah dijamin bersih dan halal. Maksudnya dia adalah produk Islam. Memang dia tidak ada benda-benda yang terlarang lah. Dia 100% halal. Dan dia punya rasa dia pun memang sedap. Dabi kan, siapa tak kenal kan. Alright. So bila you all rasa nak express, okay, apa nama ni,
You all boleh order melalui Foodpanda, tak kisah pun dekat mana pun yang korang duduk, dekat Port Dickson ni, dekat kampung mana ke, dekat ceruk mana ke, dekat pendalaman mana sekalipun. Okay, rider Foodpanda tetap akan hantar. Okay, contohnya dalam peti ais tak ada apa pun nak makan. Okay, tapi korang nak jimat, right? Nak jimat. Okay, kat rumah ada 10 orang. Okay, nak jimat gila, memang nak jimat gila. Okay, gaji pun tak dapat lagi, nak tunggu hujung bulan lambat. Okay, so you all boleh order serbuk sayur ni dekat Foodpanda. Pergi dekat Foodpanda punya website tu, korang klik pada bahagian Pasar Segar Rizki Maju, nama kedai kita. Okay, you all klik pada sup sayur, perincah sup sayur ni. And then you all boleh tambah lah carrot ke sebatang, ataupun bunga kobis, ataupun sawi, ataupun baby corn, ataupun kobis bulat, ataupun apa lagi ya, cendawan. Okay, so bolehlah tambah add on dekat situ. Alright, so bila you all nak masak, biasanya kita masak carrot tu 1 batang atau 2 batang dah cukup, tak payahlah kita beli sampai 1 kilo. Macam kalau tomato hanya paling banyak pun 2 biji saja kita beli. Okay, so semua tu you all boleh beli sikit-sikit juga melalui Foodpanda. Okay, alright. So tak payah beli banyak. Okay, sayur pun kita makan bukanlah banyak. Okay, kita masak kalau 10 orang tu mungkin kita perlukan 2 batang carrot saja, contoh. Okay, 2 biji tomato, and then 1 ikat sawi, dah cukup. Alright, so masuk sayur, masuk serbuk ni, masuk garam sikit, dah siap. Okay, so dah boleh makan sup sayur. Okay, masuk tahu apa? Tahu telur. Okay, tahu telur pun kita ada jual, dia macam Japanese, tahu punya Japanese. Okay, ataupun you all nak lebih sedap lagi, lebih best lagi, korang boleh campur dengan sohun ataupun fucuk, apa? Fucuk ataupun sayur fucuk tu lah yang kering tu kan. Okay, semuanya ada kat kedai Rizki. Okay, kalau yang tak dapat datang tu duduk jauh nun sana, boleh order melalui Foodpanda. Tapi sekarang ni kita belum lagi siap. Sebab lu nak kena belajar macam mana nak masukkan gambar ni, produk ni dalam website tu. Sebab benda tu semua kena buat sendiri. Okay, so take time lah. Sebab bila lu ambil gambar sup sayur ni kan, bila lu ambil gambar dia, so lu nak upload dalam dia punya website tu lah kan. Website punya Foodpanda, dia tendang, dia reject balik. Dia tak approve. Dia kata gambar blur lah, kandungan isi apa nama ni, tak complete. Okay, description dia, item dia, okay, dia punya logo halal dia tak jelas, macam-macam lah dia kata kan. Okay, so kita nak kena try error macam tu lah, kena try banyak kali. Okay, sama juga macam korang nak berniaga dekat Shopee dengan Lazada, korang kena belajar dia punya sistem dia macam mana. Okay, semua orang yang nak berniaga dekat Shopee dengan Lazada tu, semua orang kena buat sendiri. Kena ada email, kena ada gambar, kena tunggu dia orang approve lah. Okay, sama juga macam Foodpanda, dia lebih kurang saja macam Shopee dengan Lazada tu. So nak kena belajar lah. Okay, kalau nak berniaga nak kena belajar. Belum nak buat lagi dengan Shopee dengan Lazada tu, masih lagi fokus dengan Foodpanda. Dengan Foodpanda pun tak lepas lagi, nanti jadi cacah merebah, semua nak buat kan. So kita buatlah satu-satu. So kita fokus dengan Foodpanda. Foodpanda ni dia cepat. Okay, bila you all order dalam masa 10 minit, tak lebih daripada setengah jam dah dapat barang dia. Okay, so yang lu tahu Foodpanda ni nanti dia akan jual, tak tahulah, dengar-dengar cerita lah kan, dengar-dengar berita dia akan jual juga macam baju ke, tudung ke, tuala ke, apa, dia ada jual juga aksesoris kot nanti. So dia akan ambil butik-butik yang ada kat Port Dickson ni kot. So macam dia lagi cepat lah. Okay, macam dekat Shopee dengan Lazada tu, korang kena tunggu 2 hari. Mungkin korang kena tunggu sampai seminggu baru nak dapat barang kan. Sebab dia kan by post, courier. Okay, pakai post laju kan. So dia ambil take time. Okay, tapi Foodpanda ni tak. Dia ambil barang tu, dia terus hantar. Okay, tapi barang-barang yang kecil-kecil lah. Janganlah order peti ais pula dengan Foodpanda. Nanti macam mana pula
rider tu kan naik motor. So bila naik motor macam mana nak bawa peti ais tu? Kan you imagine kan macam mana kan. Macam mana pula nak bawa peti ais tu nak hantar rumah korang kan. Korang order peti ais lah kata kan. Tak logik lah sebab diorang kan naik motor. Okay. So barang-barang yang kecil-kecil lah macam baju. Masih lagi diorang boleh hantar kan. Tuala ke atau apa. Atau apa yang orang selalu ada tudung ke kan. Ada butik tudung kat Port Dickson ni yang famous kat mana tak ingat lah. Ada kot satu dekat Pekan Port Dickson tu ada butik tudung. Okay, dia boleh jual dekat Foodpanda. So, korang boleh tengok tudung yang macam mana korang nak. Tudung shawl ke, tudung bawal ke, okay. Tudung selendang ke, okay. Telekong ke, memang ada. Nanti diorang akan masukkan kot. Sebab Alun dengar-dengar ni, dengar-dengar kabar angin je. Belum sahih lagi. Tak sahih lagi. Okay, Alun cuma dengar-dengar macam tu. Tak tahulah betul ke tidak. So, Alun just share sajalah. Okay, so bolehlah kalau korang besok-besok tu ataupun bila-bila saja korang malas nak keluar ataupun gaji belum dapat, nak jimat, so bolehlah dapatkan perencah ni dengan sayur-sayur yang ada kat kedai Rizky. Okay, alright. So, hari ni kita buka puasa dengan nona manis. Selalu suka makan nona manis. Korang makan kuih apa? Okay, nona manis ni jatuh. Satu pula. Okay. Nona manis. Okay. Dia rasa dia macam tepung pelita. Okay, ni kuih favorite lah. Boleh dikatakan kuih favorite lah. Memang sedap. Okay, tinggal satu je. Simpan. Sayang nak makan. Okay, tunggu sahur. Alright. Tinggal satu je. Dia tahu tadi beli banyak lah. Tapi kalau beli banyak nanti tak makan membazir pula. Membazirkan tak elok kan. Beli banyak-banyak sampai 2-3 paket. Makan 2-3 biji je. Habis tu, yang lagi 10 biji tu buang. Kan membazir. Membazir maksudnya kita tak elok lah kan. Belum-belum puasa ni kita buang-buang makanan kan dalam tong sampah. Tak nak sebab benda tu tak boleh simpan. Benda ni tak boleh simpan. Kalau beli hari ni, kena makan hari ni juga. Paling tak pun masa sahur nanti, bolehlah makan lagi. Lepas dah terbit matahari besok, memang tak boleh makan dah kuih ni. Sebab dia buat daripada santan. Okay, santan kan cepat basi. Okay, alright. So, kita continue lagi kita punya testimoni. Kita ada banyak testimoni. Kita ada ramailah customer yang order barang-barang kita. Okey, ni antaranya lah. Alun bawa file ni dah. Okey, kita ada receipt. Okey, dekat Foodpanda tu bila ada order masuk, okey. Bila ada order masuk, dia keluar. Okey, so kita kena simpan receipt dia. Okey, receipt ni adalah receipt daripada customer lah. Banyak jugalah dia punya receipt ni kan. Okey, ni receipt yang customer order lah. Okey, so kita kena simpan lah receipt dia ni sebab bila bila kita nak claim, okey, bila kita nak claim ataupun dia biasanya hujung bulan lah dia orang bayar. Okey, Foodpanda bayar dekat kedai Rizky. Okey, contohnya yang ni customer Jamie Fong, dia belanja RM8. Yang ni Devi belanja RM27. Okey, ni Datin belanja RM50. Yang ni Intan Baizurah belanja RM8. Yang ni Magendra belanja RM49. Okey. So semua-semua ni kita kena check balik lah. Okey. Kita boleh total up semua. Dekat bawah tu kan dia ada amount. Terbalik. Okay, dekat bawah ni kan dia ada amount kan. Dia ada keluar amount. Contohnya ni harga dia RM39.11 kan. Okey, di receipt pertama. Yang receipt kedua ni adalah berapa? RM41.11 kan. Okey, 11 sen pun ada. Okey. So, kita total up semua jumlah-jumlah ni. Katakanlah kita dapat satu receipt ni RM500. Okey, so hujung bulan ni, maksudnya dalam 20 hari bulan, mesti kena ada RM500 dalam akaun bank kita lah. Okey, kalau kurang, contohnya RM400.5, dia bayar lagi RM50 mana? Okay, sebab kita ada receipt kat sini, kita boleh call balik ataupun kita boleh hantar email balik dekat Foodpanda ni yang diorang bayar tak cukup. Okay, kita ada bukti. So, buktinya kita ada receipt. So, anything happen, kalau diorang tak nak bayar juga lagi RM50 tu, kita boleh filekan kes ni lah. Okay, filekan kes ni ke mana lah? Ke
penguat kuasa lah. Okey, penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ke, kepada pejabat buruh ke, kepada pihak polis ke, whatever lah kan. So kita memang berhak lah. Okey, sebab ramai juga yang bagi tahu kan, sebab Foodpanda ni dia punya payment ada lari. Okey, dia orang bayar kadang-kadang tak cukup. Tu yang kita kena kira balik tu yang resip ni kena simpan betul-betul kan. Kalau hilang satu ni habislah. Okey. So memang baguslah Foodpanda ni kalau you all yang terlibat dalam bahagian makanan, you all boleh join Foodpanda sebab diorang charge pengantaran tu RM2. Okey, walaupun you all berniaga dekat Lukut, okey. You all berniaga kat Lukut contohnya, jual makanan kat Lukut, tak kisahlah jual sate lah katakan, jual sate kat Lukut, ada customer dia duduk Teluk Kemang. Lukut dengan Teluk Kemang berapa jam nak sampai? Okey, 40 minit ada kan? Lukut sampai Batu Lapan. Ui, jauh gila. Okey, Lukut ke mana? Batu Lapan. Memang 40 minit lah aku rasa. Kalau jalan jam 1 jam. Okey, jalan kat PD ni ada juga jam kadang-kadang kan. Ada roadblock ke, ada accident ke kan. So jauh. Dah jauh lah, apa baloi ke dengan charge pengantaran RM2 tu kan. So tak apalah sebab Foodpanda ni dia company besar, dia boleh tanggung kos. Dia ada bajet besar. Bila company besar macam Shopee dengan Lazada ni dia ada bajet besar, so dia boleh tanggung kos lah. Okey, untuk minyak motor driver tu kan. Okey, untuk allowance driver, rider motor tu kan. Okey. So itulah yang tahu, macam Shopee dengan Lazada juga macam lebih kurang macam itulah. Okey, so selain pada bisnes tu kita ada juga buat kita ada bagi free gincu, kita masih lagi bagi free. Okey, siapa yang nak free boleh WhatsApp Along, kita bagi free. Gincu ni kita tak jual lagi, kita bagi free. Kalau siapa yang nak free boleh WhatsApp Alon juga. Okay, kita nak try dulu sebab kita tak tahu sebab kosmetik ni tak semua orang sesuai. So dia bergantung pada kulit masing-masing. Ada orang kulit sensitif. Okay, kita beli kat mana-mana kosmetik yang kita tak pernah dengar kan. So bila kita pakai, kulit kita jadi macam kata sunburn. Tu yang takut tu. Okey, so kita tak sesuai. Maksudnya dia sesuai dengan orang lain tapi dia tak sesuai dengan kita. Sebab kulit kita nipis ke, mungkin kulit kita alergi ke. So payah. Okey, kosmetik pun tak mudah. Okey, untuk nak jual. Okey. Alright. So kena orang tu, bila orang tu pakai, kita katakanlah kita jual kosmetik kan, kita jual krim kan, tiba-tiba orang tu pakai, kulit dia kulit dia kira sunburn, kira macam terbakar, macam orang kata naik biji-biji merah kan. Kita kena saman, problem lah, takut kan benda-benda ni semua kan, nak pernah jadi kan. Okey, tapi nak kaya memang cepat lah. Yang orang kata kalau kosmetik ni memang cepat kaya lah, sebab dia kan siapa yang tak nak cantik, semua orang pun nak cantik kan. Alright. So, lupa tak bagi lama ni. So, kita dah cakap apa yang kita nak cakap. Lupa pula nak bagi tahu korang. Ada yang tak tahu, kat mana kedai Rizky nak dapatkan perencah sup sayur ni. Tak tahu kat mana kedai kita. Kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Kalau dekat Port Dickson ni, kalau korang cari Hotel Chorus yang besar, Hotel Chorus ada satu je kat Port Dickson ni. Kalau korang jumpa Hotel Chorus tu, jumpalah kedai Rizky. Okay? Kalau korang nampak Hotel Chorus tu, berhampiran Hotel Chorus tu akan ada simpang 3. Memang ada simpang 3 punya. Bila nampak simpang 3 tu, terus je masuk dalam. Okey, masuk lagi dalam, korang akan jumpa banyak kedai-kedai kat dalam tu. Kita ada kedai Pak Din nasi ayam. Kita ada restoran Marina Corner. Kita ada kedai Dobi. Ada workshop. Okey, ada workshop repair kereta, workshop repair motor. Kita ada banyak kedai hardware. Okay, so macam-macam kedai kat dalam tu. Alright. So siapa yang datang daripada Kelantan ke Terengganu, daripada Johor, daripada Selangor, you all tak familiar dengan jalan-jalan kat Port Dickson ni, tak tahu pun kan nak datang tu, nak drive tu takut sesat. Okay, macam Alun cakap tadi, you all boleh order melalui Foodpanda. Contohnya you all datang bercuti kat Port Dickson. Okey, ambil homestay dekat Teluk Kemang lah katakan. Okey, ambil homestay dekat mana?
Teluk Kemang tu kan banyak homestay. Okay, so you all perlukan bahan-bahan nak masak. Okay, ataupun you all nak buat BBQ. Ataupun you all nak buat apa? Perlukan barang-barang macam sabun ke, ubat gigi ke, lupa pula lah nak bawa daripada KL lah kata kan. So you all boleh order melalui Foodpanda. Okay, dalam tu kita ada macam-macam. Okay, dia bukan setakat makanan saja, dia ada macam-macam lah. Kosmetik pun ada. Okay, you all boleh dapatkan daripada situ. Hanya bayar cas pengantaran RM2, you all dah dapat Colgate ataupun berus gigi. Okay, contoh. Alright. So, okay, sampai di sini saja. Alang pun tak boleh lama ni. Memang penat sebab bulan puasa ni agak penat sikit. So, kita hanya cakap benda yang penting saja. Alright. So, kita jumpa lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Kerana kita rezeki ada banyak produk. Kita ada lebih daripada 500 jenis produk. So, sebab itulah kita tak dapat nak upload lagi gambar sebab kita ada banyak barang. So, kita take time sikit nak upload gambar dekat Foodpanda tu. So, bila dah ada semua barang kat Foodpanda tu, so you all bolehlah order melalui website. Kalau boleh, Alun nasihatkan bayar cash. Okay, bila korang dapat barang, barulah korang bayar. Okay, kalau selagi tak dapat barang, jangan bayar. Better lah. Okay, kalau korang tak ada duit nak bayar secara online atau kredit card boleh, tapi takut nanti korang tak dapat barang tu. Duit dia orang dah ambil, nanti korang tak dapat barang tu, problem. Kan nak kena telefon pula kan, ataupun nak kena follow up, banyak kerja. Okay, sebab yelah, kadang Foodpanda pun tak tentu. Kadang tiba-tiba dia cancelkan korang punya order. Sedangkan korang dah bayar. Marahlah kan. Siapa yang tak marah? Kita dah bayar, tiba-tiba dia cancel. Kalau kita belum bayar, mungkin kita tak marah lagi. Tapi ni kita dah bayar. Kan? So macam mana? Kebanyakannya sekarang ni banyak yang bayar online. Mungkin diorang tak ada cash kat tangan. So diorang bayarlah online. Online melalui Bank to You ke, CMB Click ke, maybe melalui debit card ke, credit card ke, macam tu lah. Tapi benda-benda tu semua Alun tak sure lah, sebab korang macam share korang punya nombor account dekat website tu kan. Korang share korang punya data peribadi kat situ. Again, nanti orang lain boleh trace. Orang lain boleh trace macam orang-orang macam negro, okay, orang-orang macam daripada Argentina ke, daripada Amerika yang black man tu kan, okay, orang kulit orang kulit putih tu boleh lagi tahan orang kulit hitam tu kan, yang negro tu kan. So dia orang pakar dalam IT ni kan. Nanti dia orang boleh trace, dia orang dapat tahu korang punya nombor akaun kat situ. Dia orang pun curi duit RM50. Korang tak perasan, aku rasa macam duit aku ni macam kurang lah RM50. Rasa macam minggu lepas ada 1,450. Tapi kenapa tinggal 1,400 je? Mana pergi 50 lagi? Korang dah cuak dah kat situ kan. RM50 duit juga. Kalau seorang dah ambil RM50, kalau 10 orang tak kaya. Kalau 100 orang, senang-senang macam gitu je, tak payah kerja. Okay. So bahaya, jangan share, janganlah bayar online. Okay, jangan bayar online. So jangan share kita punya nombor account ataupun kita punya nombor credit card dekat situ. Okay, so bayar cash lah, better bayar cash. Alright. So sampai di sini saja, dah kita jumpa lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Okay, Assalamualaikum.